Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan ajar macam mana cara nak menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, petua tangan kiri Fleming ataupun Fleming's left hand rule. Okey, Fleming left hand rule. Okey, untuk tajuk petua tangan kiri Fleming ni dia masih lagi berada dalam bab elektromagnet, iaitu selepas tajuk yang kamu belajar medan magnet tu. Okey, lepas kamu belajar medan magnet, elektromagnet, kemudian kamu belajar daya magnet. So dekat daya magnet ni lah adanya petua tangan kiri Fleming. Okay. Fleming left hand rule. Okay. Fleming tu nama orang lah. Okay. So sebelum kita nak gunakan petua tangan kiri Fleming tu, kita lihat dulu macam mana kita nak gunakan dia berdasarkan gambar rajah yang ada dekat belakang ni. Okay. So mula-mula kita tengok dekat gambar rajah pertama ni kita ada satu magnet kekal. Okay. Permanent magnet. Kenapa dikatakan magnet kekal? Sebab kutub dia utara dengan selatan. Okey, maksudnya dah ada kutub. Okey, jadi maksudnya bila kata magnet kekal tu, dia punya kuasa magnet ataupun medan magnet dia sentiasa ada. Okey, dia berbeza dengan elektromagnet. Sebab elektromagnet dia magnet sementara kan. So, ini adalah magnet kekal. Okey. So, yang warna merah ni adalah garisan medan magnet yang ada pada magnet kekal. Okey, magnetic field lines. Okey, yang merah ni adalah medan magnet, garisan medan magnet ataupun magnetic field line. Okey. Yang penting kat sini kamu kena ingat adalah arah medan magnet mesti daripada kutub utara ke kutub selatan. Okey, kutub utara magnet ke kutub selatan magnet. Okey, north to south. Okey, ingat north to south. Dia punya arah dia mesti utara ke selatan. Okey, garisan dia lurus je, senang je. Okey, ni kutub utara magnet, kutub selatan magnet. Jadi, yang merah ni corak dia. Corak medan magnet, dia punya arah dia utara ke selatan. Okay, sama macam solenoid jadi. Kalau kamu tengok dekat video sebelum ni, solenoid utara ke selatan. Okay. So, yang ni adalah medan magnet daripada magnet kekal. Okay, yang hijau ni adalah medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Okay, medan magnet daripada konduktor pembawa arus ataupun current carrying conductor. Current carrying conductor. Okay, maksudnya konduktor ni dalam dia ada arus mengalir. So, kita tahu dekat sekeliling konduktor tu wujudnya medan magnet. Okay, magnetic field. Okay, yang ni kamu kena ingat balik dekat subtopik medan magnet. Cikgu ada bagi tahu yang dekat petua genggaman tangan kanan tu. Okay, tajuk dia petua genggaman tangan kanan. Ada tentang benda ni, cikgu cerita. Okay, so tanda dekat sini dot. Okay, cikgu pilih dot kat sini. Maksudnya, arus daripada belakang whiteboard masuk tembus ke depan. Okay, dot dekat sini maksudnya arus daripada belakang whiteboard masuk ke depan. Jadi nak tahu corak dia, kita tahulah corak bulatan. Nak tahu arah dia, kita pakai petua genggaman tangan kanan, iaitu ibu jari arus mengalir, 4 jari arah medan magnet. So, bila tanda dot maksudnya arus pada belakang ke depan, jadi tangan kamu macam ni lah. Okay, tangan kamu macam ni. Sebab arus daripada belakang keluar ke depan. Okay, arus daripada belakang keluar ke depan, sebab tu tanda kat sini dot. Okay, kalau tanda pangkah macam ni, kalau tanda pangkah maksudnya arus daripada depan masuk. Jadi tangan kamu kena macam ni. Okey, tangan kamu kena macam ni. Okey, bila tanda pangkah tangan kamu kena macam ni. Okey, maksudnya jari kamu tu masuk ke whiteboard. Bila tanda dot, jari kamu kena macam ni. Faham Kalau dot macam ni, maksudnya dot ni arus keluar, pangkah ni arus masuk. Okey, arus keluar daripada whiteboard, pangkah ni arus masuk ke dalam whiteboard. Okey, faham So kena clear betul-betul. Okey. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey. Dot ni maksudnya arus macam ni lah, ikut jari cikgu. Arus daripada belakang keluar ke sini. Tanda dot ni. Tanda pangkah ni arus daripada jari ni masuk ke dalam whiteboard. Okey, pangkah ni masuk, dot ni keluar. Okey, so kat sini dot kan, arus daripada belakang ke depan lah. So, tangan kamu jadi macam ni. So, daripada petua genggaman tangan kanan macam ni, so dapatlah apa? Arah lawan jam kan. Sebab 4 jari ni apa? 4 jari ni lawan jam. So, ibu jari ke sini. So, 4 jari kita adalah lawan jam lah. Sebab tu corak dia, corak lawan jam. Okey, boleh. So, cikgu ulangi sekali. Merah ni adalah medan magnet daripada magnet kekal. Hijau ni adalah medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Current carrying conductor. Okey, sekarang kita gabungkan. Ni, kita gabungkan gambar pertama dengan gambar kedua dekat dalam ni. Okey, kita gabungkan medan magnet warna merah dengan medan magnet warna hijau dekat dalam gambar rajah ni. So, dia akan jadi macam ni. So, kita buat yang hijau dulu lah. Kita tahu yang hijau. Okey, corak bulatan.
Okey, dan arah dia apa? Arah lawan jam kan. So macam ni kan. So arah lawan jam lah. Okey. Kemudian itu warna hijau daripada konduktor pembawa arus. Okey, medan magnet warna merah daripada magnet kekal. So dia sama je. Okey. Kat sini pun ada semua. Cikgu saja lukis atas tu. Kat sini. Cikgu saja dia buat macam ni. Okey. Okey. Okey, sekarang kamu kena lihat betul-betul arah medan magnet merah dengan hijau. Okey, kita mula dengan atas. Okey. Tengok bahagian ni. Okey, yang ni merah, merah, hijau, hijau ni arah medan magnet dia bertentangan. Okey, merah, merah, hijau, hijau ni arah medan magnet bertentangan. Maksudnya merah ni ke kanan, hijau ni ke kiri. Jadi arah medan magnet dekat bahagian atas ni adalah bertentangan. Okey, tengok bahagian bawah pula. Okey, tengok bahagian bawah. Okey, yang merah ni ke kanan, kanan, kanan. Yang hijau pun tengok, dua hijau ni arah dia ke kanan. So, jadi merah dengan hijau ni arah dekat bahagian bawah ni, dia punya arah dia adalah sama. Okey, satu arah. Okey, so atas arah medan magnet bertentangan, bawah arah medan magnet dia sama. Okey, sama. Sebab nampak atas merah ke kanan, hijau ke kiri. Tapi bahagian bawah merah dan hijau dua-duanya ke kanan. Okay, jadi kesan daripada arah medan magnet ni akan menghasilkan kawasan medan magnet yang kuat dengan kawasan medan magnet yang lemah. Okey, jadi dekat atas ni akan jadi kawasan medan magnet yang lemah. So dekat sini akan jadi lemah. Okey, kenapa jadi kawasan medan yang lemah? Kerana arah medan magnet dia bertentangan. Okey, dia punya medan magnet dia tu bertembung antara satu sama lain. Merah nak ke kanan, hijau nak ke kiri. So arah medan magnet dia akan menjadi lemah dekat situ. Manakala bahagian bawah ni arah medan magnet dia ataupun kawasan medan magnet dia akan jadi kuat. Okey, kuat ni kerana sebab arah medan magnet dia sama. Merah dengan hijau dua-dua arah ke kanan, so akan menghasilkan medan magnet yang kuat. Kat atas ni medan magnet yang lemah. Okey, bawah ni strong magnetic field, atas ni weak magnetic field. Okey, maksudnya atas dengan bawah tu kita tengok kepada ni lah. Dia punya konduktor pembawa arus ni. So bahagian atas konduktor dengan bawah konduktor tu, bawah kuat, atas lemah. Okey, jadi kesannya akan wujud suatu medan lastik. Okey, akan wujud suatu medan lastik ataupun catapult field. Okey, istilah dia medan lastik. Medan lastik. Okey, medan lastik ni wujud disebabkan oleh perbezaan kawasan kuat dan lemah. Medan magnet kawasan kuat dengan lemah tu berbeza kan, bawah kuat atas lemah, jadi medan lastik dia akan wujud lah. Okey, medan lastik ni akan wujud ke arah yang lemah. Jadi medan lastik dia akan ke arah yang ni lah, F, daya. So F ni lah adalah daya magnet ni. Okey, bukannya F lemah, takut kamu salah baca pula. So ini adalah kawasan lemah tadi. Okey, F ni adalah daya magnet. Okey, daya magnet. F ni adalah daya magnet yang terhasil daripada kombinasi antara medan magnet kekal dan juga medan magnet daripada konduktor pembawa arus. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, maksudnya medan lastik tu daripada kuat menolak ke lemah. Jadi konduktor ni akan bergerak ke kawasan F. Okey, konduktor ni akan bergerak ke kawasan lemah. Kuat akan tolak konduktor ni pergi ke lemah. F ni lah maksudnya daya yang menyebabkan konduktor tu bergerak. Okey, jadi dia punya lukisan akhir dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu pakai warna merah lah. Okey, jadi nak lukis lukisan akhir medan lastik dia, kamu buat 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kamu tahu tadi dia punya daya dia. Okey, daya magnet dia ke atas. Okey, so jadi medan lastik dia kuat dekat bawah. Okey, so yang bahagian atas ni kamu sambung je. Bahagian bawah pun kamu sambung je. Okey, so yang ni dia akan jadi macam ni. Okey, so arah dia utara ke selatan. So ini dah medan lastik yang terakhir
daripada kombinasi medan magnet daripada magnet kekal dan juga medan magnet daripada konduktor pembawa arus. So, inilah lukisan akhir dia. So, ini belum akhir lagi. Yang ni cikgu nak terangkan macam mana wujudnya kawasan kuat dengan lemah. So, inilah dia punya corak medan lastik yang terakhir sekali. So, nampak tak? Bahagian bawah ni kenapa banyak garisan medan magnet? Sebab dekat bahagian bawah ni kawasan medan magnet dia kuat. Okey, macam inilah kawasan medan magnet kuat. Okey, kenapa mungkin kamu kata, cikgu, kenapa mana warna hijau pergi? Okey, mana warna hijau tu sebenarnya ada dalam ni. Sebab kita dah buat satu warna lah, sebab kita nak buat satu medan lastik je, jadi kita pakai warna merah je. Nak pakai warna hijau pun boleh. Okey, sebab reason dia sebab garisan dekat bawah ni banyak, sebab bawah ni adalah medan yang kuat. Dekat atas ni tak banyak sangat garisan sebab medan dia dah lemah. Okey, faham Jadi, dia punya F dia ke atas. Okey. Okey, mungkin kamu tanya, dah lama dah ni, mana petua tangan kiri Fleming cikgu? Okey. So, dekat sinilah kita nak pakai petua tangan kiri Fleming. Macam mana kita boleh tahu F ni ke atas. Okey. So, keluarkan tangan kiri Fleming kamu. Kena macam ni Sebab yang ni memang kena betul-betul faham lah tangan kiri Fleming ni. Okey, mungkin ada cikgu tak guna tangan kiri Fleming. Okey, so bagi cikgu memang dalam kuteks ada. So, memang cikgu dah guna cara Fleming ni memang bagi cikgu okey lah. Okay? Selama cikgu ajar ni, student pun boleh guna cara tangan kiri Fleming. Okay? Okay, jadi mula-mula kamu kena tahu, okay, dia punya FBI. Okay, kamu kena hafal ibu jari ni F. Okay, ibu jari F, jari telunjuk B, medan magnet, jari hantu ni adalah I, arus. Okay, keluarkan 3 jari macam ni. So, maksudnya ibu jari dengan telunjuk mesti 90 darjah. Jari telunjuk dengan jari hantu mesti 90 darjah. So, tiga-tiga jari kamu mesti tegak macam ni. Okay, mesti tegak. Tak boleh bengkok macam ni. So, 3 jari tu mesti tegak. Okay, macam ni. Mesti tegak antara satu dan lain. Semua kamu boleh pusingkan pergelangan tangan sahaja. So, 3 jari ni mesti tegak. Okay, faham Tak boleh bengkok macam tu. Nanti kan susah nak faham. So, kena tegak macam ni lah. Bila kamu nak jawab soalan. Okay, so ingat ibu jari apa? F, ibu jari F maksudnya daya, jari telunjuk B maksudnya medan magnet, jari hantu ni I maksudnya arus. Jadi cara hafal dia F, B, I. F, B, I. Okay, FBI dipilih sebab senanglah akronim dia nak ingat. Okay, macam polis kan, polis FBI. So ingat F, ibu jari, daya, okay, B, medan magnet, jari telunjuk, I adalah arus, jari hantu. Okay. So, kita tengok dekat yang ni lah. Kita ambil senang yang akhir sekali. Okay, cara guna tangan kiri Fleming mula-mula adalah jari telunjuk. Ingat, langkah pertama dia adalah jari telunjuk. Okay, jadi kamu tengok utara ke selatan. Jadi, jari telunjuk ni mesti tunjuk ke selatan. Okay, jari telunjuk ni mesti tunjuk ke selatan. Jadi, utara belah kiri, selatan belah kanan. Jadi, jari telunjuk kamu macam tu lah. Okay. Kalau utara atas, selatan bawah, jadi jari telunjuk kamu kena tangan kiri Fleming kamu kena macam ni. Kan utara atas, selatan bawah. Sebab syarat dia mesti utara pointing to selatan. So jadi tangan kiri Fleming kamu kena macam ni lah jari telunjuk. Okey, kalau utara bawah, selatan atas akan jadi macam ni. Kalau magnet tu utara bawah, selatan tu magnet dia dekat atas. So jari telunjuk kamu kena macam ni. Okey, faham Ingat, utara selatan ni bukannya bumi, tapi utara selatan ni adalah kutub magnet kekal. Okey, kutub magnet kekal. Okey, jadi untuk utara selatan, jadi jari telunjuk keluarkan macam ni. Okey, lepas tu adalah, lepas jari telunjuk dah dapat arah dia, jari hantu pula. So, jari hantu ni adalah I kan. I ni arus. Arus ada dekat dalam konduktor ni. Okey, ingat, bila tanda dot ni maksudnya arus daripada belakang ke depan kan. So, jari telunjuk ke sana. So, jari hantu belakang ke depan macam ni lah. Kan? So, bila jari hantu dah belakang ke depan sama dengan arus dalam konduktor tu, automatik ibu jari kamu ke atas. Automatik ibu jari kamu ke atas. Sebab itulah F yang kita dapat tadi arahnya ke atas. Nampak tak? Sama dengan ibu jari. Okey, dapat Okey, cek ulang lagi sekali. So, mula-mula adalah jari telunjuk. Okey, kamu tengok. Kutub utara, kutub selatan magnet macam ni. Jadi selatan belah kanan, utara belah kiri. Jadi jari telunjuk kena tunjuk ke selatan, ke kanan. Okey, settle jari telunjuk. Yang kedua adalah jari hantu. Jari hantu adalah arus.
arus yang berada dekat dalam konduktor ni tanda dot, maksudnya arus daripada belakang ke depan kan. Arus daripada belakang whiteboard keluar ke depan, jadi sebab itulah jari hantu kamu macam ni, belakang ke depan. Jadi automatik ibu jari kamu ke atas. Okey, dapat sebab itulah F ni adalah ibu jari. So F ni adalah daya magnet daripada medan elastik tu ke atas. Okey, sebenarnya F ni dapat daripada kawasan kuat dan kawasan lemah ni lah, kombinasi kuat dan lemah. Jadi tangan kiri Fleming ni adalah cara cepat ataupun jalan pintas untuk kamu dapatkan arah F. Okey, kalau ikutkan arah F tu kena buat ni lah, kawasan kuat, kawasan lemah. Takkan setiap soalan kita nak lukis kawasan kuat dan lemah kan. Jadi kita pakai saja tangan kiri Fleming. Sebab tangan kiri Fleming ni memang tujuan dia untuk tahu daya dia, daya magnet. Okey, sekarang kita tengok yang ni bawah ni pula. Macam mana nak dapatkan medan elastik. Okey. So, kita tengok kat sini. Okey, kita buat yang ni dulu. Okey. Utara selatan. Okey, utara selatan magnet, jadi tunjuk ke selatan lah. Okey. Yang kedua tanda dot. Bila tanda dot maksudnya arus daripada belakang ke depan. Kan arus belakang ke depan, so automatik ibu jari ke atas lah. So, ini dia punya F dia. Okey, F dia ke atas. Okey, sekarang tanda pangkah pula. Tanda pangkah ni pula berada dalam magnet yang sama dengan dia. Jadi jari telunjuk kamu samalah, tangan kiri Fleming kamu sama. Bila tanda pangkah maksudnya arus daripada depan masuk ke belakang kan. Arus daripada depan whiteboard masuk ke dalam whiteboard, tembus ke belakang. So jadi jari hantu kamu ni kena pusing 180 darjah ke belakang. Okey, jari telunjuk biarkan kat situ. So cara dia jadi macam ni. So nampak tak? Jari telunjuk cikgu tak berubah, masih lagi tunjuk ke selatan. Cuma yang ubah adalah jari hantu disebabkan arus daripada depan masuk ke belakang. So jari hantu kita kena pusing ke belakang. So automatik ibu jari dapat mana? So ibu jari ke arah bawah kan? Ibu jari ke arah bawah, force ke bawah. Sebab itulah force dia ke bawah. Okey, dapat. Okey, saya ingat pula. Dia akan jadi macam ni. Force dia ke bawah lah. Okay, dapat. So, untuk yang dot macam ni, tangan kiri Fleming kamu. Untuk yang pangkah, Fleming kamu kena macam ni. Kan? Sebab jari telunjuk ni tak berubah. Sebab magnet utara dengan selatan ni kekal kat situ. Bukannya kita ubah selatan ke sini. Kita masih lagi kekal selatan belah kanan. So, jari telunjuk tak berubah. Okay, so yang ni. So, jadi macam ni. So, arus ke depan, force ke atas. So, bila tanda dot, bila tanda pangkah, arus masuk. Jadi, jari hantu kena pusing ke bawah. Ibu jari pun arah ke bawah. Okay, faham? Sebab itulah F berada ke bawah. Okay, jadi lukisan medan elastik yang akhir dia akan jadi macam ni. So, samalah buat 5 kaki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi yang paling atas sambung je. Paling bawah pun sambung. Okay. So, kita tahu bila yang ni bergerak ke atas, maksudnya dekat bawah ni kawasan medan elastik dia kuat. Okey. So ini yang pangkah ni, konduktor ni bergerak ke bawah. Jadi dia punya medan elastik dekat atas dia kuat. So jadi corak dia akan jadi macam ni. Okey, akan jadi macam tu. Okey, so ini corak medan elastik lah. Okey, tu corak medan elastik ni. Okey, so arah akhir dia utara ke selatan. Okey, inilah corak medan elastik yang terakhir. Okey, utara selatan. Okey, boleh nampak utara dengan selatan. Okey, so maksudnya yang bawah ni, yang bahagian yang dot ni, bawah ni medan magnet dia kuat. Yang ni medan magnet dia, medan elastik dia kuat. Okey, dia punya tolakan. Okey, so menyebabkan yang ni bergerak ke atas, yang bergerak ke bawah lah. Okay, so cikgu harap dengan penerangan ni kamu boleh faham lah cara nak menggunakan petua tangan kiri Fleming. So ingat FBI. Okay, FBI. FBI tangan kiri Fleming. Sebab nanti kamu akan belajar tangan kanan Fleming pula. Okay, itu untuk subtopik yang akan datang lah. Okay, so cikgu harap dengan penerangan ni kamu boleh sedikit bantu kamulah macam mana cara nak gunakan tangan kiri Fleming. So, kalau ada apa-apa soalan boleh tulis kat komen kat bawah. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, kongsi dengan kawan-kawan kamu. Cikgu harap video ni bermanfaat lah. Okay, so jumpa lagi. Terima kasih.